Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja dan dapat mengikuti PDPR pada hari ini dengan baik. Baiklah, kita teruskan PDPR Sejarah tahun 5 dengan tajuk Sejarah Kemerdekaan. Ya, Sejarah Kemerdekaan. Tajuk yang kita ambil ialah Pejuang Kemerdekaan. Okey. Dalam topik ataupun dalam unit 6 Sejarah Kemerdekaan ni, kita akan mempelajari 3 perkara utama, iaitu yang pertama, tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita akan pelajari usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Dan yang ketiga, detik-detik pengisytiharan kemerdekaan. Tetapi hari ini kita cuma bincang subtopik yang pertama sahaja. Tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. Okey. Sebelum kita terus kepada huraian tajuk ini, tajuk ini tidak lagi membincangkan tentang perjuangan-perjuangan terdahulu yang seperti yang kita dah bincang, Dul Said, Datuk Maharaja Lela, Tok Janggut dan sebagainya, kita tidak akan bincang lagi, cuma kita akan bincang pejuang kemerdekaan yang terkini. Okey, sehinggalah membawa kepada kemerdekaan tanah air kita pada 31 Ogos 1957. Baiklah, kita tengok tajuk ataupun subtopik yang pertama, iaitu tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. Objektifnya ialah pada akhir pembelajaran nanti, kamu dapat menamakan tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. Kalau sebelum ni kita bincang tokoh yang lama-lama, sekarang kita yang terkini, iaitu ketika hendak menuntut kemerdekaan. Okey, kita tengok tokoh yang pertama ataupun pejuang kemerdekaan yang pertama, iaitu Datuk On bin Jaafar. Okey, Datuk On bin Jaafar. Siapa Datuk On bin Jaafar ni? Datuk On bin Jaafar ni ialah pengerusi Kongres Melayu pada tahun 1946. Lepas tu, beliau juga merupakan yang dipertua pertama United Malay National Organisation ataupun dipanggil juga sebagai UMNO pada tahun 1946. Yang dipertua pertama. Sebab UMNO ditubuhkan pada 11 Mei 1946. Jadi dialah orang yang pertama yang dipertua. Seterusnya, Datuk On bin Jaafar juga pernah dilantik sebagai Menteri Besar Johor. Dan seterusnya, menggerakkan orang Melayu untuk bersatu menentang penubuhan Malayan Union. Okay, Malayan Union ni adalah satu rancangan yang diperkenalkan, yang cuba diperkenalkan oleh British selepas Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tamat pada 1945, maka setelah kembalinya Jepun, setelah Jepun kalah, dia kembali ke negara asal mereka. Kemudian datang pula British ke Tanah Melayu menerusi
British Military Administration ataupun pemerintahan tentera British datang ke tanah Melayu membawa satu gagasan ataupun rancangan yang dikenali sebagai Malayan Union. Okey, dia nak memerintah tanah Melayu dengan Malayan Union. Jadi Datuk On inilah orang yang menentang penubuhan Malayan Union. Okey. Dan juga Datuk On ini juga merupakan pengasas kepada Independence of Malaya Party, IMP ataupun Parti Kemerdekaan Melaya. Okey. Setelah dia keluar daripada UMNO, maka dia menubuhkan IMP. Okey, itu adalah serba sedikit mengenai Datuk On bin Jaafar. Okey. Datuk On bin Jaafar ni merupakan, kalau awak tahu, salah seorang menteri pada hari ini, Datuk Hishamuddin Hussein. Okey, Datuk Hishamuddin Hussein ni merupakan cucu kepada Datuk On Jaafar. Dan anak Datuk On ni ialah Hussein On, iaitu Perdana Menteri yang ke-3. Okey. Terusnya kita tengok tokoh yang kedua. Tokoh pejuang kemerdekaan yang kedua ialah Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey. Siapa dia? Yang di-Pertua kedua Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM, pada tahun 1945. Tadi UMNO, ini Parti Kebangsaan Melayu Malaya lain. Okay, PKMM pada tahun 1945. Kemudian Dr. Burhanuddin memimpin Parti Islam Semalaya, iaitu PAS, pada tahun 1956. Memperjuangkan konsep Melayu Raya dan memimpin Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung. Okey, KRIS. Itu ialah Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Tokoh seterusnya. Pejuang seterusnya ialah Ahmad Bostamam. Okey, Ahmad Bostamam ialah Ketua Angkatan Pemuda Insaf ataupun namanya API pada tahun 1946. Okey, Angkatan Pemuda Insaf ataupun API ni ialah pertubuhan lah. Pertubuhan yang memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian menubuhkan Parti Rakyat Melaya, PRM, pada tahun 1955. Dan seterusnya menerbit Akhbar Suara Rakyat dan Voice of the People. Okey, dia terbitkan Suara Rakyat dalam bahasa Melayu. Voice of the People, sama juga maksudnya, suara rakyat juga, tetapi akhbar ini adalah akhbar Inggeris. Okey, bahasa Inggeris. Seterusnya, tokoh seterusnya ialah, ataupun pejuang kemerdekaan seterusnya ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Okey. Kalau tak kenal, tak tahu nak cakap lah. Inilah bapa kemerdekaan Tanah Melayu. Yang di-Pertua kedua UMNO. Selepas apa? Yang pertama tadi, On Jaafar. Kemudian, apabila On Jaafar dah keluar daripada UMNO, maka diambil alih oleh Tunku Abdul Rahman. Lepas tu, pengasas Parti Perikatan pada tahun 1952. Okey, Parti Perikatan ni ialah gabungan parti antara kaum. Dia terdiri daripada UMNO, MIC dan MCA.
Tiga-tiga parti bergabung dinamakan sebagai Parti Perikatan. Parti Perikatan ditubuhkan pada tahun 1952. Okey, mengetuai rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London pada tahun 1956. Okey, dia pergi ke London untuk dipanggil pergi rundingan London. Rundingan London pergi pada Januari 1956 dan pergi buat apa? Pergi rombongan untuk menuntut kemerdekaan. Kemudian dia balik membawa berita baik, iaitu British telah bersetuju untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Okey, di persidangan London. Okey, selepas Tanah Melayu diisytiharkan merdeka, Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Okay, seterusnya kita pergi kepada tokoh ataupun pejuang kemerdekaan, iaitu Ishak Haji Muhammad. Okey, kalau pernah dengar nama pena dia, dia ni wartawan, penulis akhbar majalah. Nama penanya ialah Pak Sako. Okey, meletak jawatan sebagai magistrat kelas 3 pada tahun 1934 untuk bergiat aktif dalam politik. Ini magistrat, orang mahkamah. Dia letak jawatan kerana nak bergiat dalam politik. Lepas tu pengasas Akhbar Utusan Melayu. Okey, dulu panggil Utusan Melayu, sekarang Utusan Malaysia. Okey, dialah pengasas dan memimpin Parti Buruh Malaya pada tahun 1957. Pejuang kemerdekaan seterusnya ialah Abu Bakar Al-Bakir. Ni yang bergerak menerusi perjuangan Islam. Okey, menubuhkan Mahat Al-Ihya Asy-Syarif pada tahun 1934. Mahat Al-Ihya Asy-Syarif ni terletak di Gunung Semanggul, Perak, ya. Menganjurkan persidangan Majlis Agama Tertinggi Semalaya ataupun dikenali sebagai MATA pada tahun 1948 dan mengetuai Hizbul Muslimin. Hizbul Muslimin ialah pertubuhan politik berasaskan Islam. Okey, pada tahun 1948. Inilah kalau baca sejarah, orang British kata bahaya dari gunung. Inilah orangnya. British cukup takut dengan dia, perjuangan berdasarkan Islam. Bahaya dari gunung, kenapa? Sebabnya Mahat Ihya Asy-Syarif itu terletak di Gunung Semanggul, Perak. Yang seterusnya ialah Tun Tan Cheng Lock. Okay. Presiden All Malayan Council of Joint Action ataupun AMCJA pada tahun 1945. Okay. All Malayan Council of Joint Action ni ialah majlis gabungan parti tindakan rakyat seluruh Malaysia. Maknanya dia bergabung beberapa buah parti dan dia menjadi presiden. Kemudian menjadi presiden Malayan Chinese Association ataupun MCA yang pertama pada tahun 1949. Apabila MCA ditubuhkan, maka Tun Tan Cheng Lock merupakan presiden yang pertama. Kemudian membawa MCA bergabung dengan UMNO dalam penubuhan Parti Perikatan.
Okey, mula-mula UMNO bergabung dengan MCA sebelum MIC turut sama bergabung. Dan yang akhir sekali memupuk perasaan taat setia masyarakat Cina kepada negara. Seterusnya, pejuang kemerdekaan Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein. Okey. Ahli rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London. Okey, yang pergi tu tadi Tengku Abdul Rahman pergi rombongan ke London. Dia ada 10 orang pergi. 6 orang daripada Parti Perikatan dan 4 orang terdiri daripada wakil Raja-Raja Melayu. Okey, salah seorangnya Parti Perikatan ialah Tun Abdul Razak. Memperkenalkan Penyata Razak pada tahun 1956. Apabila Tanah Melayu merdeka, Tun Abdul Razak dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Yang ketika itu Perdana Menterinya ialah Tunku Abdul Rahman. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey. Siapa tak kenal Tun Abdul Razak? Tun Abdul Razak merupakan ayahanda kepada bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib Abdul Razak. Inilah bapaknya. Okey. Kita teruskan lagi. Pejuang kemerdekaan seterusnya, Datuk Abdul Wahab bin Tuh Muda Abdul Aziz. Orang yang ni terlibat juga dalam penentangan Malayan Union dan juga merupakan setiausaha UMNO yang pertama pada tahun 1946 apabila UMNO ditubuhkan pada 11 Mei 1946. Presidennya ialah Datuk On Jaafar. Dia punya setiausaha, dialah Datuk Abdul Wahab. Okey. Mewakili Raja-Raja Melayu dalam rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London pada tahun 1956. Tadi saya dah cakap, Parti Perikatan 6 orang, Wakil Raja Melayu 4 orang. Salah seorangnya ialah Datuk Abdul Wahab. Dan pernah menjawat jawatan Menteri Besar Perak yang pertama. Okay. Pejuang kemerdekaan seterusnya ialah Tun H.S. Lee. Okay, siapa dia? Mengetuai MCA, Parti Cina, Parti orang-orang Cina, Selangor pada tahun 1949. Okey, kalau Tun Tan Cheng Lock, Presiden MCA, tetapi H.S. Lee merupakan MCA Selangor. Pemimpin penggerak kerjasama UMNO MCA, penggerak ke arah kerjasama antara kaum, ahli rombongan kemerdekaan, salah seorang lagi, Persekutuan Tanah Melayu ke London tahun 1956. Saya kata dia ada 6, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun H.S. Lee, dah 3 dah. Dan merupakan Menteri Keuangan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Selepas merdeka, dia dilantik sebagai Menteri Keuangan yang pertama. Okey. Pejuang kemerdekaan seterusnya ialah Tun Witi Sambatan. Okey. Presiden Malayan Indian Congress ataupun dikenali sebagai MIC. Kongres India Malaya. Yang kelima, okey, bukan yang pertama tetapi yang kelima. Menyertai rombongan kemerdekaan pada tahun 1956 dan merupakan Menteri Kesihatan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Okey, salah seorang lagi
ahli rombongan ke London, rombongan kemerdekaan ke London, ialah Tun Witi Sambatan. Okey. Pejuang kemerdekaan yang terakhir dalam topik ini iaitu Tun Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman. Okey. Beliau merupakan timbalan yang dipertua UMNO pada tahun 1951, wakil UMNO untuk berunding dengan MCA bagi membentuk Parti Perikatan pada tahun 1951 hingga 1952. Jadi Tun Dr. Ismail inilah yang menjadi wakil untuk UMNO berunding dengan Parti MCA. Okey. Itu saja untuk topik kemerdekaan, iaitu yang pertama pejuang kemerdekaan Tanah Melayu, tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi untuk itu tidak ada latihan, cuma saya nak suruh awak tulis nota seminggu punya kerja. Awak buka buku teks muka surat 76, 77, 78, 79. Tulis nama-nama pejuang tu dengan dia punya huraiannya sekali. Contoh Datuk On bin Jaafar, tulis apa dia, ada 5 perkara. Lepas tu Dr. Burhanuddin Al-Helmi, seterusnya sampailah ke Tun Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman. Okey. Dia ada semua 12 orang. 3, 6, 9, 12 orang. Okey, tak apa. Seminggu punya masa, perlahan-perlahan tulis. Minggu depan, kita jumpa lagi dengan subtopik yang kedua. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Semoga Allah memberkati segala usaha dan kerja buat kita, serta mempermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Semoga kita semua dijauhi daripada wabak COVID-19. Assalamualaikum dan jumpa lagi.